Hai, nama saya Yuen daripada WJA 102. Apa yang saya dapat mempelajari dalam sidang ini ialah choking. Langkah-langkah untuk menguruskan orang yang tercekik ialah yang pertama, memperkenalkan diri sendiri dan bertanya soalan kepada mangsa untuk memastikan sama ada mangsa ada tercekik atau tidak. Seterusnya, jika ia mengalahkan mangsa untuk batuk. Jika mangsa ada dalam keadaan yang sangat lemah atau tidak dapat mengeluarkan objek tersebut, minta orang sekeliling untuk menghubungi perkhidmatan kecemasan. Seterusnya, berdirikan mangsa tersebut dan melakukan 5 back blows. Memberi tepukan 5 kali dengan kuat di antara bilah bahu mangsa tersebut dengan pangkal tapak tangan. Seterusnya, memeriksa sama ada mangsa tersebut masih tercekik atau tidak. Jika ia melakukan proses 5 abdominal thrust, berdiri di belakang mangsa tersebut, genggam satu tangan dan memegang genggaman tersebut dengan satu lagi tangan. Genggaman tersebut perlu diletakkan di antara dada dan pusat mangsa tersebut. Tekan ke dalam dan ke atas sebanyak 5 kali dengan laju. Jika mangsa masih tercekik, mengulangkan proses 5 back blows dan 5 abdominal thrust sehingga ambulans sampai atau sehingga mangsa tersebut pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nafizi daripada WJA 102. Apa yang saya pelajari sepanjang sidang ini ialah dari segi pertolongan cemas. Yang pertama ialah danger. Danger ialah memastikan kawasan berkenaan selamat untuk anda, pesakit dan juga orang lain. Yang kedua ialah respon. Respon ialah memeriksa tindak balas bagi pesakit tersebut. Yang pertama, perkenalkan diri, kemudian menepuk bahu pesakit dan tanya sama ada pesakit okey ataupun tidak. Yang ketiga ialah shout for help, iaitu meminta pertolongan. Sama ada call kita sendiri, call ambulans ataupun menyuruh orang lain untuk membuat panggilan tersebut. Yang keempat ialah airways. Airways ialah membuka saluran udara dengan meletakkan satu tangan di dahi untuk kemudian mengiringkan kepala pesakit ke belakang dan menggunakan 2 jari untuk mengangkat dagu pesakit. Yang kelima pula ialah breathing. Breathing ini ialah memeriksa pernafasan. Yang pertama, tengok, kemudian dengar dan rasa selama 10 saat. Kemudian yang keenam ialah circulation. Circulation ialah CPR. Iaitu membuat kita harus membuat CPR sehingga ambulans tiba ataupun sehingga pesakit itu sedarkan diri ataupun terus bernafas. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Yiming. Saya daripada WJA 102. Saya akan menerangkan prinsip-prinsip CPR iaitu dengan formula DRSABC. D iaitu danger, memastikan keadaan sekeliling mangsa tiada benda bahaya atau dalam keadaan selamat. Yang kedua, heart response, tepuk kedua-dua belah bahu mangsa dan panggil jek-jek atau encik-encik. Yang ketiga, shout for help, panggil orang sebelahan menghubungi ambulans dengan segera. Yang keempat, airway. Airway itu dongakkan kepala dan angkat dagu mangsa untuk saluran pernafasan dari mulut ke mulut. Yang keempat, breathing. Breathing itu bantu pernafasan dari mulut ke mulut sebanyak hembusan 2 kali. Yang terakhir, circulation. Circulation itu peredaran darah mesti dikekalkan sekiranya jantung terhenti dan dilakukan dengan menekan dada mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahu apa yang saya telah pelajari semasa SEM 1 dan SEM 2. Antaranya ialah First Aid Center, Management of Wound, Managing and Dressing, Simple Bandage, Bone Joint and Muscle Injuries, CPR, Choking, Body Checking, RP Recovery Position, Handling and Transportation, Repairing Structure, Moving Equipment, Structure and Work, Case Study, dan yang terakhir sekali yang telah kami pelajari ialah Car Extrication. Dalam sidang ini antara yang saya boleh beritahu seperti CPR.
apa yang kita ingat dalam CPR itu, misalnya Dr. SABC. Okey, dalam Dr. SABC ni adalah satu basic yang perlu kita ingat, iaitu D untuk danger. Yang pertama sekali, ketika mana waktu kecemasan, kita perlu tengok kawasan itu selamat atau tidak untuk diri kita ataupun untuk diri orang lain ataupun pesakit. Yang kedua, respon. Kita perlu respon terhadap pesakit itu. Misalnya kita bercakap, encik saya daripada WJ, saya daripada ahli ambulans, sekjon ambulans. Okey. Yang ketiga ialah shout, iaitu meminta pertolongan daripada orang untuk menghubungi panggilan kecemasan 999 atau sebaliknya. Yang seterusnya ialah A, airways. Kita perlu mendongakkan kepala mangsa untuk mendapat punya airwaysnya. Okey. Yang seterusnya ialah breathing, iaitu kita buat bantuan pernafasan. Yang terakhir ialah circulation ialah kita buat CPR dengan degupan jantungnya. Okey, yang berikutnya kita boleh tahu ialah seperti co-extrication. Ini adalah antara tajuk yang terakhir yang kami telah pelajari. Dalam co-extrication ni, kepentingannya adalah untuk mengeluarkan pesakit dalam keadaan yang segera dan berhati-hati. Yang keduanya, untuk mengelakkan keadaan menjadi semakin teruk. Yang berikutnya ialah untuk menghadkan pergerakan pesakit sekaligus menghadkan kesakitan. Yang berikutnya ialah membolehkan bantuan awal rawatan dapat diberikan. Dan yang terakhir, jenis co-extrication ni adalah untuk melindungi pesakit dari risiko bahaya atau kecederaan baru. Dalam co-extrication ni, apa yang kita perlukan adalah long board, short spine board dan cervical collar. Okey, itu saja daripada saya, Arif Hakim bin Zulkifli. Sekian, terima kasih. Stay at home dan study di rumah. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Ikain dari 102. Tajuk refleksi saya adalah tentang kelucuran. First aider kena menjalankan beberapa langkah untuk mengatasi kes lucuran. Pertama, first aider kena pantang sekeliling, tengok adakah keadaan tersebut adalah selamat untuk diri dan mangsa sebelum memberi rawatan. Kedua, dengan tepuk bahu mangsa. Di samping itu, first aider kena memperkenalkan diri kepada mangsa untuk menyenangkan mangsa tersebut. Dan seterusnya, arahkan orang lain membantu untuk menelpon 999 untuk mendapatkan bantuan ambulans dengan segera. Dan dia kena melapor balik kepada first aider tersebut. 4. First aider kena periksa saluran pernafasan dan nadi mangsa dengan menggunakan teknik lihat, dengar dan rasa. Jika mendapat tahu mangsa tersebut telah berhenti bernafas dan tiada nadi, kena terus membuat CPR. Untuk memastikan CPR berjalan lancar, perlu pantang lagi seorang first aider supaya mempunyai penggantian untuk meneruskan CPR. Selepas itu, jika mangsa tersebut masih ada pernafasan dan nadi, baringkan mangsa tersebut dan siram air di tempat melucu selama 10 minit hingga 20 minit dan memastikan air tersebut adalah dalam temperatur normal. Jika mendapat tahu mangsa tersebut memakai sesuatu yang ketat, sila tanggalkan seperti jam tangan, tetapi jangan sekali-kalinya tanggal pakaian yang terdekat bahagian melucu. Kemudian, balut bahagian terbakar dengan kain bersih dan selimutkan mangsa. Akhirnya, ambulans akan hantar mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Itu sahaja langkah rawatan kelucuran. Peringatan, semua first aider yang membantu dalam kes ini kena memastikan keselamatan diri dengan memakai set perlindungan diri. Terima kasih.